Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Syahari. Nombor matrik DHU 2020244647. Saya dari kelas DBHU 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Nazrah bin Hajar Maidin daripada kelas DBHU 5B. Assalamualaikum. Saya Imaduddin Ba'du Manaf daripada kelas DBHU 5B. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syar Nizam Fitri bin Sutainim daripada kelas DPH 5B. Jadi, saya akan teruskan dengan pembentangan daripada kumpulan kami tentang kaedah yang pertama yang bertajuk Al-Umur bi Maqasidiha. Kaedah ini membawa maksud tiap-tiap perkara itu menurut tujuannya atau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung pada apa yang diniatkannya. Kaedah ini diambil berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Riwayat Muslim. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang contoh aplikasi kaedah yang pertama dalam kehidupan pada masa kini. Contoh yang pertama adalah seseorang yang mengambil wuduk atau meratakan air ke seluruh badannya. Perbuatan tersebut sama ada untuk membersihkan tubuhnya yang kotor atau menyejukkan tubuhnya di hari yang terik atau kemungkinan juga kerana tujuan ibadah. Contoh yang kedua adalah seseorang yang tidak menjamah makanan sejak dari pagi, kemungkinan kerana untuk diet atau untuk menjaga kesihatannya atau berkemungkinan dia sedang berpuasa. Contoh yang ketiga adalah seseorang yang sedang berada dalam masjid, kemungkinan ia masuk untuk merehatkan badannya atau berkemungkinan juga untuk beribadah. Dan contoh yang terakhir adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada seseorang, sama ada wang atau berupa makanan, sama ada dia memberikan sedekah atau hibah atau zakat. Seterusnya, saya akan menerangkan sumber-sumber hukum yang saya perolehi tentang kaedah yang pertama, iaitu kaedah Al-Umur bi Maqasidiha. Sumber hukum yang pertama saya perolehi adalah daripada Al-Quran, daripada surah Al-Imran ayat 145 yang bermaksud, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi alasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sumber yang kedua adalah hadis daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini merupakan hadis yang menjadi dasar kepada kaedah Al-Umur bi Maqasidiha. Hadis yang kedua adalah daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di akhirat nanti, manusia akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Maka oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati apa sahaja tindak tanduk kita dalam kehidupan kita. Sekian itu sahaja. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan rakan saya. Terima kasih. Jadi, saya ingin menerangkan berkaitan dengan 3 kaedah cabang daripada kaedah pertama, iaitu tiap-tiap perkara mengikut tujuan, atau dalam bahasa Arab iaitu Al-Umur bi Maqasidiha. Oleh itu, 3 kaedah cabang yang pertama ialah sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang melafazkannya, atau dikenali sebagai maqasid al-lafz ala niyat al-lafizi. Hal ini membawa maksud perkataan atau lafaz yang memiliki pelbagai makna dari segi bahasa, syarak atau cara penggunaannya
perlu ditentukan realitinya oleh si penutur, iaitu si yang bercakap, untuk mengelakkan daripada berlakunya kesamaran dan kekeliruan dalam memahaminya. Antara contoh yang boleh dikaitkan dengan kaedah ini adalah contohlah pasangan hidup suami dan isteri. Si suami ini mengulang-ulang perkataan cerai kepada isterinya. Pengulangan perkataan ini mungkin memiliki makna yang banyak, seperti menambahkan bilangan talak atau menjelaskan lagi kehendaknya untuk mentalak isterinya. Sedangkan isterinya tidak mendengar perkataan tersebut akibat masalah pendengaran. Oleh itu, talak tersebut perlu ditetapkan oleh si yang bercakap, iaitu suami. Selain itu, kaedah yang kedua adalah niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafaz umum, tetapi tidak boleh mengumumkan lafaz khusus, atau dalam bahasa Arabnya iaitu al-niyyah fil al-yamin tukhassisal lafz al-am wala tu'ammimal khas. Hal ini diartikan niat yang dilakukan oleh seseorang dalam sumpah boleh mengkhususkan kepada lafaz yang umum, namun tidak boleh mengumumkan lafaz yang khusus. Jadi, contoh lafaz umum daripada kaedah ini ialah seseorang yang ingin bersumpah dengan melafazkannya seperti, demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan seseorang. Tetapi yang dimasukkan adalah orang yang tertentu, seperti sumpahnya kepada kawannya, iaitu bernama Ali. Maka sumpahnya tersebut hanya terjadi kepada Ali, bukannya dengan semua orang. Contoh lafaz khusus yang tidak boleh ialah seseorang itu bersumpah dengan melafazkannya seperti, demi Allah, aku tidak akan minum air walaupun dahaga sekalipun. Maka tidak dianggap sumpah kalau dia makan makanan yang lain atas seumpamanya, sebab sumpahnya hanya khusus kepada minum sahaja. Jadi dalam sumpah ini ia tidak boleh mengumumkan lafaz. Seterusnya, kaedah cabang yang ketiga ialah amalan fardu tidak terlaksana dengan niat sunat, atau dalam bahasa Arab yang berbunyi al-fard la yata'adda bi niyat an-nafs. Hal ini membawa makna bahawa amalan fardu tidak sah dengan menggunakan niat amalan sunat. Amalan fardu akan diterima dengan niat fardunya sahaja, dan ia tidak boleh ditukar atau diganti dengan niat amalan sunat, melainkan dalam beberapa perkara yang telah dibincangkan oleh para ulama. Jadi antara contoh situasi yang boleh diketengahkan adalah apabila seseorang yang ingin berniat haji dan umrah dengan niat amalan sunat, namun hakikatnya dia masih mempunyai tanggungjawab yang wajib, iaitu dia tidak pernah melakukan haji atau umrah walaupun sekali. Maka apa yang dia niatkan itu secara langsung bertukar menjadi fardu tanpa perselisihan pendapat para ulama. Contoh tersebut adalah berdasarkan kepada kaedah pengecualian yang menyebut bahawa amalan fardu terlaksana dengan niat sunat. Saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk konsep niat menurut perspektif Islam. Antara perkara yang dibincangkan dalam konsep niat menurut perspektif Islam ini ialah mengenai pengertian niat, hukum niat dalam ibadah, tempat niat, status niat dan fungsi pensyaratan niat. Perbahasan pertama ialah pengertian niat. Niat bermaksud dari sudut bahasa ialah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Dari sudut istilah pula, maksudnya ialah niat adalah berazam dan bertekad untuk melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat juga takrifan lain yang menghuraikan niat sebagai keinginan hati untuk menjalankan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunat. Seterusnya, hukum niat dalam ibadah. Hukum meletakkan niat dalam setiap ibadah adalah wajib. Ini adalah berdasarkan firman Allah SWT, innama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang membawa maksud padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah SWT dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Makna ikhlas pada ayat
Mukhlisin tadi menunjukkan kepentingan niat dalam suatu ibadah yang dilakukan. Ini adalah kerana segalanya akan nilai berdasarkan niat dan tujuan. Terdapat juga sabda Nabi SAW, innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa, yang bermaksud setiap amalan harus dengan niat dan setiap orang mendapatkan ganjaran dan juga pahala sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga ialah tempat niat. Tempat niat ini terbahagi kepada dua, iaitu tempat berniat dan tempat hadirnya niat. Tempat berniat ialah suatu ibadah khusus yang memerlukan tempat khas untuk meletakkan niat, sebagaimana yang terdapat dalam ibadah haji. Yang kedua ialah tempat hadirnya niat, iaitu di dalam hati. Jika seseorang berniat untuk wuduk dalam hati, kemudian ia melaksanakannya, maka sah wuduknya walaupun dia tidak melafazkannya. Dalam niat tidak diharuskan mengucapkannya dengan lisan, akan tetapi cukup dalam hati. Namun jika seseorang berniat dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan, maka itu adalah lebih sempurna. Ini adalah kerana niat adalah keikhlasan, maka tempatnya adalah di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, meletakkannya hukum sunat dalam melafazkan niat. Dalam mazhab-mazhab lain juga terdapat pelbagai pandangan mengenai lafaz niat. Contohnya mazhab Hanafi, iaitu sebahagian besar ulamanya mengatakan sunat dan sebahagian besar lainnya yang mengatakan makruh. Dalam mazhab Maliki pula katakan boleh tetapi lebih utama ditinggalkan. Dalam mazhab Hambali, bagi orang yang tidak mampu menghadirkan niat dalam hati atau was-was dalam niatnya, maka memadai baginya niat pada lisan. Yang selanjutnya ialah status niat. Para fuqaha berbeza pendapat dalam menentukan status niat dalam ibadah, sama ada ia merupakan syarat ataupun rukun. Sebahagian ulama berpendapat bahawa niat itu rukun ibadah dan sebahagian yang lain pula berpendapat bahawa niat itu syarat ibadah. Namun mereka bersepakat mengatakan bahawa ibadah itu tidak sah atau batal jika tanpa niat. Sebagai contoh, seseorang yang berwuduk tanpa niat, maka wuduknya dikira batal. Yang kelima ialah faktor ataupun fungsi pensyaratan niat. Terdapat beberapa faktor yang mensyariatkan niat. Antara faktor dan fungsi disyaratkan niat adalah untuk membezakan antara ibadah dan adat. Sebagai contoh, mandi biasa yang sekadar menyejukkan badan dan mandi ibadah seperti mandi wajib dan mandi sunat, sama ada mandi sunat hari Jumaat atau mandi sunat hari raya dan lain-lain. Faktor lain ialah bertujuan membezakan status ibadah, sama ada fardu ataupun sunat. Sesuatu bentuk ibadah itu ditentukan oleh niat seseorang. Contohnya, niat solat sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Maka niat dalam hal ini dapat menentukan status antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang terakhir ialah menentukan sah atau batalnya sesuatu ibadah. Ini seperti yang terdapat dalam status niat, iaitu ibadah dikira tidak sah jika tanpa niat. Contohnya, wuduk tanpa niat dikira batal. Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Dan saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, yang bertajuk pandangan para ulama berkaitan dengan kaedah al-umur bimaqasidiha. Apakah pandangan para ulama terhadap kaedah asas al-umur bimaqasidiha? Yang pertama, daripada Syekh Umar Ibn Saleh. Menurut Syekh Umar Ibn Saleh, kaedah ini dianggap sebagai kaedah yang paling asas dan paling penting di antara kaedah fikih yang lain. Ini adalah kerana menurut beliau, kaedah ini boleh diaplikasikan ke dalam pelbagai isu dan masalah seperti ibadat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Yang kedua, daripada Syekh Abdul Aziz Muhammad Azam. Menurut Syekh Abdul Aziz Muhammad Azam, beliau menyebutkan di dalam kitabnya bahawa kaedah al-umur bimaqasidiha ini menjelaskan tentang kepentingan niat dalam melakukan sesuatu perkara.
Dan niat itu bukan terletak pada ucapan seseorang, tetapi terletak pada hati sanubari seseorang. Sheikh Abdul Aziz Muhammad Azam juga menegaskan bahawa niat memainkan peranan yang cukup penting dalam menentukan sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Yang seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya, kaedah al-umur bimaqasidihah merupakan salah satu kaedah fiqhiyah yang boleh digunakan oleh ahli fuqaha pada hari ini dalam menyelesaikan masalah ummah yang tidak terdapat di dalam nas Al-Quran dan juga Al-Hadis, sama ada menggunakan kaedah ijtihad, qiyas dan lain-lain. Selain itu, para ulama pada hari ini juga perlu bijak dalam menggunakan fikiran mereka untuk mengeluarkan sesuatu hukum, dan di mana hukum yang dikeluarkan tersebut mestilah bersumberkan daripada Al-Quran, Al-Hadis, qiyas dan juga ijma' ulama. Ini kerana setiap masalah yang berlaku berbeza dari segi peredaran zaman, dan agar hukum yang dikeluarkan juga bersesuaian dan bertepatan dengan zaman tersebut. Di sini juga dapat disimpulkan bahawa setiap sesuatu perbuatan mukallaf itu akan dikira berdasarkan niatnya. Jika niat seseorang tersebut ke arah kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Jika niatnya ke arah keburukan, maka ia akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah al-umur bimaqasidihah membawa pengertian bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh mukallaf itu bergantung pada niatnya ataupun tujuannya. Oleh itu, niat seseorang itu merupakan alat pengukur bagi perbuatan seseorang mukallaf, sama ada dari segi ibadah, muamalat, munakahat maupun jenayah. Maka dengan itu, sesuatu ibadat itu akan sempurna jika perbuatan tersebut disertakan dengan niat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.